Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Fadil pengurusi majlis, kata imam kita, seluruh ahli dan kuasa masjid, yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, tetamu-tetamu Allah yang dihormati sekalian. Pertama-tama kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah masih lagi memilih kita menjadi tetamunya di dunia. Mudah-mudahan kita kekal jadi tetamu Allah di akhirat insya-Allah. Yang kedua, saya ucap tahniah kepada jawatankuasa Masjid Ngadang Baru yang terus menjadikan medan ilmu masjid ini sebagai medan untuk menambahkan ilmu, percambahan pemikiran, pertukaran pandangan dan menjadi suatu permata dalam qaryah kita, dalam kampung kita, menyebarluaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya insya-Allah daripada rumah Allah inilah lahirnya mereka yang keluar sebagai pemimpin-pemimpin Islam pada masa hadapan insya-Allah. Mereka yang memahami Islam dan membawa agenda Islam dalam kehidupan sama ada bermasyarakat, keluarga ataupun bernegara. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan itu dengan kefahaman kepada agama. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak jadikan, nak beri kebaikan pada dia, pada seorang itu, kata Nabi, maka diberikan orang itu faqih dengan agama. Faqih ni makna dia tahu, dia faham, dia beramal dengan agama yang ada. Sebab tu agama jadi sumber hidup. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masjid ni besar fungsinya. Cuma kita kadang-kadang pengajian kita ni dia tak ada peningkatan. Maksudnya, kita ramai di antara kita dah berpuluh-puluh tahun buat kuliah, dengar kuliah, bahkan saya rasa banyak kitab-kitab kita dah khatam. Sepatutnya daripada sinilah kita kena naik taraf, daripada mereka yang cinta ilmu kepada mereka yang belajar ilmu kepada mereka yang mengajar ilmu. Sebenarnya daripada pondok-pondok lahir, keluar daripada pondok itu guru-guru yang asalnya belajar macam kita lah, duduk belajar, tekun dengan satu-satu kitab pengajian. Anda yakin bahawa sebenarnya sumber daripada masjid ini sebenarnya lebih luas daripada apa yang ada pada hari ini. Contoh Masjid Rusila, tuan guru mengajar berapa puluh tahun dah, berapa kitab ada khatam, kadang 2-3 kali khatam dah. Bermakna bahawa kita daripada orang yang cinta kepada orang yang mendukung perjuangan Islam dan orang menjadi pemimpin kepada perjuangan Islam, mesti ada peningkatan. Sebab tu malam ni diberi tajuk pada saya tentang Isra Mi'raj. Kebetulan beberapa hari lagi kita akan sambut Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ni hubung masjid dengan masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah Taala jadikan Isra Mi'raj ni ialah penghubungan antara masjid ke masjid. Dan kenapa Allah tak sebut Masjid Nabi Madinah dalam ayat Quran tu? Allah tak sebut. Masjid Nabi Allah sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Sedangkan kita tahu bahawa dari segi urutan masjid yang paling hebat, mulia, pahalanya Masjid Haram. Yang kedua Masjid Nabi Madinah. Yang ketiga baru Masjid Aqsa. Dari segi ganjaran pahala. Tapi Nabi ayat Allah Taala tak sebut tentang Masjid Nabi di Madinah. Walaupun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi pergi ke Madinah. Bahkan Nabi berhenti di Madinah. Nabi semayang 2 rakaat di Madinah. Dan Nabi tanya Jibril, tempat apakah ini? Jibril kata, inilah Yathrib. Yathrib, Madinah. Satu hari nanti kamu akan hijrah kemari. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hubungan di antara masjid dengan masjid ialah hubungan para Nabi-Nabi. Sebab tu tidak dihubung dengan Masjid Nabi Madinah saja. Sebab Masjid Aqsa ni ialah tempat himpunan para Nabi-Nabi.
Mekah tempat himpunan para nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim AS sampailah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bukan saja dari segi spiritual, ya, tapi dari segi fizikal, termasuk fizikal. Nabi bila sampai Al-Aqsa, Nabi mengimamkan sembahyang. Fizikal tu. Ya. Berimamkan sembahyang, jadi imam, dan di belakang dia para nabi-nabi. Ya. Berarti secara fizikal. Ya. Dan dia benar-benar berlaku dalam proses yang sangat kritikal. Ya. Isra Mi'raj ni berlaku saat yang sangat kritikal. Nasib baik kita tak hidup zaman tu. Walaupun ada kawan-kawan saya maju pun dia kata kalau kita hidup zaman Nabi, mungkin kita mati syahid zaman dengan Nabi, mungkin kita berjuang bersama Nabi, mungkin kita gugur syahid. Saya kata, ya, Allah atur yang terbaik, takut sokong Abu Lahab pun tak tahu nanti. Ya. Sebab Isra Mi'raj ni dia berlaku betul-betul ujian. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, linuriyahu min ayatina. Kunci kalimah yang paling penting dalam ayat ni ada dua. Satu, subhana, maha suci Allah. Ya. Dalam Quran ada beberapa surah yang Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan perkataan maha suci Allah, subhana. Ya. Maha suci maksudnya bahawa Allah Taala tidak akan bohong. Allah Taala tidak akan mengada-ngadakan cerita. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua ialah perkataan linuriyahu min ayatina. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Allah Taala menjalankan hamba Muhammad waktu malam. Kenapa tak waktu siang? Kenapa tak iklan dulu? Masuk Facebook beritahu malam besok Nabi akan Isra Mi'raj. Dia berlaku tengah malam, waktu orang lain semua tidur dan Nabi pun tidur. Ya. Kalau benda tu nak beritahu, ya, sebagaimana Allah sebut, berjalan waktu malam, ya, daripada Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu, ya Allah berkati sekelilingnya, kata ulama, diberkati sekeliling Masjidil Aqsa. Sampai hari ni dia menjadi paksi dunia. Siapa yang menguasai Masjid Aqsa, dia akan menguasai dunia. Aman Masjid Aqsa akan aman dunia. Ya, sebab apa? Sebab Masjid Aqsa ni jadi mercu tanda. Ya. Sebab tu Islam pernah menguasai Masjid Aqsa, zaman Sayyidina Khattab, Islam menguasai dunia. Kristian pernah menguasai, Kristian menguasai dunia. Hari ini Yahudi menguasai, walaupun Islam ada, Yahudi menguasai pemikiran dunia. Ya, dan dia menjadi tempat yang punca kestabilan bumi. Ya. Kenapa tidak Mekah? Allah saya yang tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, tentang Mekah ni dua perkara. Ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanhum min khauf. Mekah tu jadi tempat himpunan rezeki, makanan. Ya, sebab tu kita jumpa benda yang tak pernah jumpa luar. Satu hari saya pergi naik Bukit Jiat tu, bukit tinggi masa dulu lah. Ya, saya nak sampai ke puncak jalan kaki naik. Sampai puncak tu, masa tu lah, ada satu kedai, satu warung. Di warung tu jual apa dia? Jual buah kedah, buah petai, ya, buah jering, ya, dan satu lagi itu buah, Allah pasal Nabi Muhammad. Apa nama buah tu? Payah tu buah tu. Ya, jumpa sana. Ya. Dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala sebut, Allah jadikan peristiwa ni sebenarnya linuriyahu min ayatina. Untuk Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, Isra Mi'raj tak masuk akal, tak logik. Ya, peristiwa yang sangat tidak munasabah, tidak logik akal. Mari fikir macam mana pun memang tak munasabah, tak masuk akal. Ya. Satu, perjalanan tu cepat, balik malam yang sama. Yang kedua, bukan pergi Masjid Aqsa, Mi'raj pula ke langit. Ya. Sampai dalam hadis disebut ulang-alik, turun naik langit sampai ya, Allah Ta'ala, ya, mewahyukan peristiwa solat.
Kemudian baru balik semula, naik burak semula daripada Masjid Al-Aqsa sampai ke Mekah. Memang tak menasabah. Sebab tu dikatakan bahawa Allah beritahu, ini Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Bila Allah nak tunjuk kekuasaan dia, sebenar orang beriman, apa benda yang kita rasa tak menasabah, tak logik, tinggal tepi. Letak tepi. Sebab akal kita tak boleh fikir benda di luar logik akal. Ni kekuasaan Allah. Tuan tengok jari kita ni, kuku panjang, jari tak panjang. Betul pelik tak? Ya, kuku panjang. Sepatutnya kalau kuku tu panjang, jari panjang juga. Umur 80 tahun, sekurang-kurangnya 7 inci jari dia. Ya. Betul tak pelik tak? Bulu kening tak panjang, rambut panjang. Gigi kita, waktu lahir bukan ada gigi. Kemudian keluar gigi. Sepatut umur 80, gigi dia sekurang-kurang 5 inci tu. Tak. Jadi kenapa manusia tak terima? Sebab tu Allah kata Isra' Mi'raj ni ujian, nak menguji keyakinan. Kita biasa dengar Isra' Mi'raj malam ni pun saya tidak cadang untuk detailkan cerita-cerita ni, tidak tahu kita dengar. Tapi poin penting ialah bina keyakinan. Najah awwaluha zil ummah bil yaqin wa zuhdi. Kata Nabi, umat ini, generasi umat ini dia berjaya. Umat Muhammad dia berjaya. Generasi awal. Najah awwalu hazil ummah. Berjaya generasi awal umat ini. Dalam hadis lainnya Nabi kata, khairal quruni qarni. Summal lazina ilunahum. Summal lazina ilunahum. Summa yafsul kazib. Sebaik-baik kurun tu kurunku. Kurun terbaik kata Nabi, kurun Nabi 100 tahun pertama. Kemudian kurun berikutnya 100 tahun kedua, 200 tahun. Kemudian kurun berikutnya 300 tahun. Sebab tu para ulama mengatakan 300 tahun pertama ialah kaum yang paling baik. Ya. Disebut sebagai golongan salaf. Ya, mereka yang terbaik. Kenapa terbaik? Nabi beritahu. Summa yafsul kazib. Selepas 300 tahun pertama, bertaburlah pembohong-pembohong pendusta di atas muka bumi. Ya, dan disitulah lahir ulama-ulama yang mutabar. Pendukung mazhab Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, di tahun itu. Ya. Dan generasi ini generasi yang terbaik. Ya. Kata Nabi, Najah awwalu hazil ummah bil yaqin. Berjaya generasi awal umat ini disebabkan yakin. Yakin. Ya. Yakin inilah sebenarnya mengubah semua benda. Sebab tu Islam datang, dia tak buat fizikal, dia ubah keyakinan dulu. Ubah yakin, bina keyakinan, akidah. Berapa tahun? 13 tahun. Semayang tak wajib, puasa tak wajib masa tu. Zakat tak wajib, sunat lagi tak wajib. Ya. 13 tahun di Mekah tu apa yang wajib? Perintahlah beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ya. Dalam syahadah, bila beriman dengan Allah, dengan pembawa urusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semayang wajib tak? Tak wajib. Semayang berlaku tahun ke-13 lepas Isra' Mi'raj. Baru diwajibkan semayang. Ya. Bukan semayang dulu. Tak, semayang kemudian. Ya. Dan apatah lagi yang lain. Puasa turun di Madinah. Zakat, perintah zakat turun di Madinah. Di Mekah tak wajib zakat. Di Mekah tak wajib puasa. Haji pun tak wajib. Ya. Perintah Jumaat, semayang Jumaat turun di Mekah. Tapi Nabi tak buat. Nabi hanya memberikan semayang Jumaat pertama di Madinah. Dalam perjalanan di Madinah. Ya, sebab Jumaat ni kena himpun, kena ada khutbah. Permit tak dapat. Abu Lahab tak bagi. Ya. Akhirnya apa yang berlaku ialah bagaimana bina keyakinan. Itu satu. Yang kedua, Nabi sebut ada dua. Generasi awal tu dia berjaya sebab dua perkara. Pertama, dia yakin. Ya. Yang kedua, dia zuhud dengan dunia. Ya. Najah awwal hazil ummah bil yaqini wa zuhdi. Ya. Berjaya generasi awal umat ni kerana dia yakin. Jadi yakin inilah yang kita nak bina, nak perkukuhkan. Ya. Yakin. Contoh kita semayang sebab yakin.
Yakin sembahyang Allah perintah, Allah wajibkan. Ya. Demikian juga kita berjuang Islam, kita bekerja. Kenapa? Kita yakin. Ya. Dibina atas keyakinan itulah, lalu dibina semua benda atas keyakinan tu. Wasak keyakinan, habis semua sekali. Ya. Sehari dua ni heboh. Ya. Berhubung dengan isu yang berlaku negara kita bila seorang anak, 3 orang anak, ya, Mr. Loh apa nama dia, ya, yang berebut bila berlaku perceraian. Mereka ni sebenarnya bukan Islam awalnya. Ya. Kemudian rumah tangga mereka porak-poranda, bercerai. Akhirnya suami ni bawa anak dia sebab isteri tak mau ambil pegang anak, maka suami ambil anak dia. Ya. Maka berlaku aksiden dan sebagainya dalam hidup suami dia ni, akhirnya dapat hidayah masuk Islam dan dia menyerahkan anak dia kepada untuk dijaga oleh orang Islam. Ya. Dan dia terlibat dengan dadah, kemudian ditangkap dan masuk penjara. Isu ni bukan isu baru. Ya. Isu ni bukan baru zaman kita, sebab berebut anak ni sejak zaman Nabi lagi. Ya, bukan benda baru. Para ulama dalam bab ini, ya, berbeza pandangan di antara Syafi'i, Hanafi dan mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Ya. Bila terjadi zaman Nabi SAW perebutan seanak di antara ayah dengan ibu, ya, maka disuruh serahkan pada ibu dia. Serah pada ibu dia. Kata mazhab Syafi'i berpendapat bahawa itu boleh kalau sekiranya Islam tu kuat. Islam mentadbir, Islam memerintah. Dan ini pendapat-pendapat daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa Islam kena pegang. Pasal apa? Menyelamatkan akidah tu sangat penting dalam Islam. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia berkahwin, isteri dia dapat Aisyah, ya, Mak Aisyah tu kan tak masuk Islam. Mak Aisyah tu tidak Islam. Dan pisah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mengambil Aisyah dan menjaga Aisyah bagi menyelamatkan akidah dia. Isu kita sekarang ialah bila mahkamah buat keputusan, baru kena serah pada ibu. Punca di mana? Punca keputusan mahkamah buat keputusan, istilah dalam term undang-undang. Ya. Parents merujuk kepada ayah dan ibu. Istilah parent dalam bahasa Inggeris, dalam kod undang-undang yang ada, dibahas tu, dibincang. Parent ni satu ke, seorang ke dua orang? Keluarga. Maka mahkamah buat keputusan, parent ni dua. Suami isteri, baru ada parents. Okey, kalau itu istilah parent, istilah keluarga, maka kalau anak nak diislamkan, mesti mendapat izin kedua-duanya, ayah dan ibu. Keputusan itulah yang dipegang oleh hakim dalam buat keputusan yang terbaru. Ya, sehingga anak tu berusia 18 tahun. Kenapa jadi macam tu? Sebab bidang kuasa mahkamah syariah boleh diatasi oleh mahkamah sivil dalam konteks negara kita. Ya. Kita sebut kita bertempik Islam agama rasmi. Betul, Islam agama rasmi. Tapi Islam difaham dalam konteks pemikiran sekular, pemikiran barat yang menjajah negara kita. Agama tu hanyalah urusan manusia dengan Tuhan, urusan peribadi, bukan bersifat jamaah. Apa tanggungjawab kita? Memang besar tanggungjawab kita ialah untuk membetulkan, meletakkan susunan di tempat yang betul. Tapi ini kena ada kuasa politik yang cukup kuat. Bukan 18 orang, bukan 45 orang, bukan. Ya. Kita perlu political will, kekuatan politik, kesedaran, tanggungjawab untuk melaksanakan. Tetapi bukan makna kita memisahkan hak kasih sayang seorang ibu atau seorang ayah, tak. Dan di sana ada orang ambil kesempatan. Dia tu kita harus hati-hati juga. Ada orang ambil kesempatan. Ya. Contohnya, dia meniaga suami isteri. Ya. Kemudian dia tak mau bagi hartanya pada isterinya, maka dia masuk Islam. Oleh kerana isteri tak masuk Islam, maka isteri tak dapat harta pusaka suami dia. Kan? Kan bukan Islam tak layak dapat harta pusaka kan? Itu tak betul. Maknanya harus dilihat secara menyeluruh. Islam tidak menyekat hak anak untuk dapat kasih sayang ibu. Ya.
Sebab tu kita lihat bahawa perkara-perkara macam ni, dia kena ada ruang kosong ni kena selesai bukan saja melalui undang-undang saja. Undang-undang tak ada perasaan, tuan-tuan. Macam kita tulis dalam Facebook, kita hantar kawan kita. Tulisan tak ada perasaan. Kawan kita baca menangis dia. Tulisan kita tak ada apa, relax je. Ya. Sebab itu dalam Islam bila berlaku perebutan, perkelahian kena ada satu badan, ya, yang diterima oleh kedua pihak sebagai badan penyelesaian kepada isu yang berlaku. Ya. Hari ini keluar gambar. Mak dia bersama dengan anak-anak dia, seorang lelaki, dua perempuan, dan dua-dua perempuan tu masih pakai tudung elok, masih menjadi seorang muslimah yang baik. Anak dia pun seorang Islam yang baik. Saya baca komentar orang ramai, dia kata alhamdulillah, ya. Sebab soal akidah ni, akhi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mak ayah bukan Islam, anak Islam, berlaku tak? Berlaku. Mak ayah bukan Islam, ya. Berlaku tak mak ayah Islam, anak bukan Islam? Berlaku. Murtad. Na'udzubillah. Bahkan zaman Nabi SAW berlaku. Bukan baru berlaku zaman Nabi. Penulis wahyu Nabi SAW. Ya. Kan zaman Nabi tu tak ramai yang boleh beriktifat menulis. Ada seorang lelaki, dia ni Islam, sahabat Nabi, menulis wahyu. Akhir murtad. Na'udzubillah. Ya. Kemudian hina Nabi. Ya. Mencerca Nabi hingga Nabi SAW, ya, mengutuk dia, melaknat dia. Akhir dia mati. Ya. Apa yang menariknya, bila dia mati, ya, dikebumikan dia, pagi besok mayat keluar ke atas. Mayat keluar daripada kubur, duduk atas kubur. Lalu puak-puak musyrikin tuduh orang Islam menggali mayat tersebut. Ya. Lalu mereka tanam kali kedua. Pagi besok keluar balik mayat dia. Ya. Mereka tuduh orang Islam buat. Akhir mereka Islam nafi. Kita tak ada kepentingan gali kubur orang dah bukan Islam. Buat apa? Ya. Islam bukan balas dendam macam tu. Tak. Ya. Akhir mereka tanam kali ketiga, keluar kali ketiga. Mereka senyap. 3 kali betul-betul mayat terkeluar pada kubur. Apa yang disebut dalam asar, bagaimana seekor anjing daripada mana datang, kencing di atas kepala mayat tersebut dan berak di atas mayat tersebut. Ya. Ada panglima tentera waktu perang dengan Rom, kerana tertarik dengan kecantikan wanita Rom, mengadakan hubungan dengan wanita tersebut, berjanji, akhirnya murtad, keluar pada Islam, kahwin dengan wanita Rom, keluar pada Islam. Sahabat-sahabat sekalian, saya lihat dalam soal ini, kena memahami bagaimana, ya, seorang anak, dia memang layak dapat kasih sayang mak dan ayah dia. Tapi di waktu yang sama, Islam sangat beri perhatian bahawa anak yang Islam mesti dipelihara keislamannya daripada murtad semula. Sebab dalam Islam ni, murtad ni kesalahan paling besar. Ya, dan negara kita pernah berlaku perang, kes, ya, berlaku perang waktu di Singapura dulu, ya, kes Natrah, ya. Walaupun dah kahwin dengan orang Terengganu, dan akhirnya berlaku perang pada waktu itu. Makna seriusnya pasal apa? Kerana isu akidah ni isu asas. Tetapi di waktu yang sama ada orang yang memang dia bukan Islam. Dia Islam dulu, Islam nama je lah. Tapi hidup dia dah keluar pada Islam. Ya, dia pergi ke kuil, dia semayang, dia tapi dalam IC dia masih seorang Muslim. Ya. Hakikat sebenar dia dah murtad lama dah. Berpuluh tahun dia murtad. Ya. Dalam kes gini, kita harus lihat bahawa kita boleh pertahan dalam konteks undang-undang peraturan dia, tetapi kita tak boleh pegang akidah dia. Akidah dia kena murtad, dia murtad juga, tuan-tuan. Kena Islam, di Islam juga. Ya. Maka di segi peraturan, kita mempertahankan akidah orang Islam. Sebab dia dah Islam. Ayah dia Islam, dah Islam, ayah dia pun Islam, dan dia nak anak dia masuk Islam. Ya.
Jadi oleh kerana itu, kita melihat dalam isu-isu begini, ya, bukan saja soal memberi kasih sayang pada anak-anak yang nak kasih sayang mak ayah dia, tapi di waktu yang sama ialah kita mempertahankan akidah anak tersebut. Ya, bukan saja anak lah, ya, siapa-siapa saja pun. Dalam perkahwinan ni kadang-kadang ada benda-benda yang kadang-kadang kita harus lihat ruang kosong, kelompongan di segi peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Sahabat-sahabat sekalian, sebab tu kalau kita lihat dalam peristiwa, balik pada peristiwa kita, ya, Nabi SAW dibawa Isra' Mi'raj ni tengah malam. Orang dah tidur. Yang kedua, naik burak. Kita tak pernah kenal burak pun. Burak ni apa dia? Orang mula imagine macam-macam lah. Burak dia kata ada macam kuda bersayap, ada kecil sikit pada keledai berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Boleh ke satu kenderaan, kita duduk atas satu kenderaan, macam burak ke ataupun, ya, berjalan terlalu pantas, kalau ikut hadis Nabi kan, tak tercampak ke? Tak terbakar ke? Tak hangus ke? Tak rosak ke? Logik akan kata, tuan-tuan naik motor, kalau lari 1000 km, kapal terbang tuan-tuan, 400 km, terbang, tuan-tuan buka pintu, habis kita tu. Tercampak keluar semua. Ini bukan 400 km sejam, burak ni berapa? Sekejap saja. Kenapa selamat? Sekali lagi, jangan guna otak, jangan guna akal. Sebab dia berjalan di atas kehendak Allah Ta'ala. Bila Allah kehendaki, semua yang kita kata logik dah tak masuk akal. Dua logik akal. Linuriyahu min ayatina. Balik pada akidah. Bahawa Allah boleh buat apa saja dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan hebatnya ujian Allah dengan Isra' Mi'raj ni, Allah Rabbi, dia berlaku pada tahun 13. Khadijah baru wafat. Abu Talib pun baru meninggal. Anak Nabi Ibrahim meninggal. Dipanggil Amul Khuzni. Tahun 13 ni tahun duka cita. Nabi bersedih. Bersedih pasal apa? Kerana Khadijah wafat. Khadijah ni kesayangan Nabi SAW. Ya. Khadijah ni kesayangan Rasulullah SAW. Sehingga waktu satu hari, waktu Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi menyebut Khadijah. Ya, sampai Aisyah rasa cemburu dengan Khadijah. Tiba-tiba Nabi kata, alangkah baiknya kalau Khadijah masih hidup. Ya, alangkah baiknya kalau Khadijah masih ada. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kan Allah telah tukar bagi kamu seorang wanita isteri lebih baik pada Khadijah. Kata Aisyah. Kata Nabi, wahai Aisyah, tidak ada manusia sehebat Khadijah. Khadijah satu-satu isteri Nabi dapat salam daripada Allah Ta'ala. Khadijah binti Khuwailid dapat salam daripada Allah. Aku dikurniakan anak melalui Khadijah, kata Nabi SAW. Dan Khadijah bersama Nabi waktu susah, bukan waktu senang. Ya. Dan bila disebut, Aisyah menyatakan bahawa memang tidak ada siapa pun boleh mengatasi Khadijah binti Nabi SAW. Khadijah wafat. Abu Talib walaupun tak beriman, tapi orang malu mata dengan dia. Nak buat jahat ke Nabi, malu mata dengan Abu Talib. Ya, tapi bila Abu Talib juga meninggal dunia tahun tersebut, dan Nabi pun kematian anak di Ibrahim, ya, bersama dengan isterinya Maryam Qibti ya. Ya, waktu tengah sedih, kemuncak orang hina Nabi pun berkali ganda. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah kan, Nabi balik keluar daripada mengajak masyarakat pada Islam, ya, sampai di rumah dia, Fatimah masa tu buka pintu, Fatimah menangis. Ya. Fatimah menangis tengok Nabi. Ya. Kenapa? Atas kepala Nabi penuh najis unta. Tai unta tu mereka letak atas kepala Nabi SAW. Waktu Nabi semayang, mereka letak atas kepala Nabi, mereka lomor ke atas kepala Nabi SAW. Ya. Sampai Nabi pujuk Fatimah. Di tengah-tengah begitulah tuan-tuan sekalian, Allah buat Nabi keluar daripada bumi. Ya. Kalau tuan-tuan pening-pening kepala, pergilah melancong sekejap pergi ke, ya,
Pulau Batu, Pulau Redang pun okey dah. Sekali-sekala kadang-kadang kita kena keluar. Ya, jangan duduk terperap dalam rumah. Kadang-kadang tension juga isteri kita ni. Kita selalu keluar. Isteri kita, keluarga kita, kena bawa dia keluar. Allah Ta'ala tahu Nabi kadang Nabi manusia. Nabi ni manusia macam kita. Dari segi kemanusiaan Nabi macam kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, Nabi ni manusia macam kita. Cuma dia diangkat darjat jadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi kemanusiaan dia makan, dia minum, dia sakit, dia mati macam manusia biasa. Lalu Allah Ta'ala bawa dia keluar daripada masalah dunia ni. Pergi ke mana? Pergi melancong keluar. Pergi Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan sekalian, tengah orang tuduh Nabi bohong, Nabi menipu, Nabi tukang sihir, Allah buat peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Kalau Isra Mi'raj ni berlaku di Madinah, tak ada masalah, tuan-tuan. Orang Madinah dah beriman, kuat akidah, Nabi sebut apa pun mereka percaya. Tapi di Mekah ni, orang Mekah tak belum sebahagian, sikit yang berimannya. Dalam keadaan tak berapa kuat tu, tiba-tiba berlaku Isra Mi'raj. Masya Allah. Ya. Yang paling kuat akidah waktu itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain, no comment. Nak kata ya, tak menasabah. Nak kata tidak, Nabi tak pernah bohong. Tapi bila Abu Bakar, ya, dan Allah takdirkan pula, Masya Allah. Orang pertama Nabi jumpa pagi itu ialah Abu Lahab tu kan. Ya. Kan Nabi SAW berada di rumah Hani radhiyallahu anha. Malam tidur rumah Hani. Lepas balik pun Nabi balik ke rumah Hani radhiyallahu anha. Mak saudara Nabi. Nabi duduk di kawasan luar lah. Kita kalau istilah kita beranda gitu. Lalu Abu Lahab. Masya Allah. Kalau lalu tu Sayyidina Abu Bakar, lain jadi. Tapi bila Abu Lahab lalu, tanya, wahai Muhammad, temenung apa? Ada apa? Ada apa-apa berita? Nabi beritahu. Kalau kena kita, confirm tak beritahu. Sebab Abu Lahab ni, Facebook dia, follower dia ramai. Masa tu. Ya. Dan dia kaki bohong. Ya. Nabi beritahu. Masya Allah. Nabi kata malam tadi, aku pergi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Tuhanku. Abu Lahab sambung. Dan balik malam tadi juga, Nabi kata ya. Dia teguh kepala dia tu. Inilah peluang terbaik untuk orang tolak Nabi SAW. Kenapa Nabi beritahu? Kerana sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi, tabligh. Tabligh itu sifat wajib bagi Nabi. Nabi mesti beritahu. Ya. Apa yang Allah Ta'ala wahyu ke dia, dia mesti beritahu. Walaupun yang Allah wahyu tu kadang-kadang, Allah tegur Nabi. Macam ayat Abasa wa tawalla anja. Tu ayat Allah tegur Nabi. Nabi beritahu. Kalau kita lah, bos kita makiamun, kita tak beritahu kan. Ya. Macam tuan balik rumah berkelahi dengan isteri, beritahu dia. Kenapa benjol kain? Tak ada apa. Tergantuk. Padahal bini ketuk. Tak beritahu, confirm tak beritahu. Tapi Nabi ni, sifat dia tabligh. Sifat wajib bagi Nabi, dia secara sampai. Orang nak percaya, tak percaya, itu soal kedua. Ya. Fa in kazzabuka faqad kuziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat wa zubri wal kitabil munir. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu pun orang dusta. Tuan rasa pelik ke kita berjuang Islam, tiba-tiba orang maki hamun cerca? Pelik apa? Memang begitulah sepatutnya. Kan itu Allah Ta'ala sebut, sifat orang yang mendukung Islam, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut celaan orang mencela. Memang orang tu akan cela. Itu sifat yang biasa, sunnatullah kepada perjuangan Islam. Ya. Ada ulama menyebut tentang ayat Quran. Ya. Bila Allah sebut bahawa Yahudi dan Nasara ya, tidak akan beriman, tidak akan ikut kamu, melainkan kamu ikut dia. Ya. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Kan ayat ni biasa kita baca, tapi bermakna kalau sekiranya kita buat sesuatu, Yahudi suka,
Nasrani suka, tak betul itu. Mesti tak betul. Ya. Walan tarda ankal yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Selama-lama ya Muhammad, Yahudi Nasara tidak akan redha pada kamu melainkan kamu ikut millah. Millah ni corak hidup, cara hidup sebagaimana mereka. Ya. Dalam sekih ini hebatnya Isra' Mi'raj ni kerana Allah Ta'ala nak uji. Macam fitnah kepada Aisyah lah, ujian Allah. Kita hidup ni doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Kita sedang diuji oleh Allah. Ya, ujian. Kadang-kadang Allah uji harta, Allah uji dengan pangkat, Allah uji dengan kawan, Allah uji dengan pengaruh. Macam-macam kita sedang diuji. Semua kita sedang diuji mengikut tahap iman masing-masing. Kita sedang diuji. Hebatnya si awal ni, Allah uji dia dengan Isra' Mi'raj. Allah, kalau zaman kita Isra' Mi'raj ni pakai habis tak percaya belaka dah tuan-tuan. Ya, tapi hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bila Abu Lahab mari jumpa dia, tanya cerita peristiwa tu, ditanya sepatah je. Siapa yang beritahu kamu? Kamu ambil sumber mana? Dia kata, Muhammad. Aku dengar daripada mulut Muhammad sendiri. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang beritahu, aku percaya. Bahkan, aku nak beritahu kamu, kalau Muhammad tu beritahu dia pergi jauh lagi pun aku percaya. Masya Allah. Ya akhi, pokok yang baik, wadaraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan pokok yang baik, ya, pokok yang baik, yang subur, ya, kalimah yang baik, kalimatan tayyibah. Kalimah tayyibah, kata ulama, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah aqidah. Allah kata kalimah ini, kalimah aqidah ni, kalimah tayyibah ni seumpama pohon yang baik. Dahannya merimbun di udara, akarnya menjunan dalam perut bumi. Tu'ti ukulaha kulli hinin biizni rabbih. Lalu orang makan buahnya, burung, manusia, binatang, ambil buah dia yang izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pohon yang baik. Tuan-tuan, orang puji apa dia? Orang puji buah cantik, dahan cantik, bunga cantik, rimbun baik, daun baik. Orang puji tak akar dia? Tak. Orang tak pernah puji akar pokok tersebut. Tetapi sebenarnya yang baik yang kita nampak pada pokok tu sebab akar dia bagus, akar dia kuat. Demikian orang mukmin. Hebat Sayyidina Abu Bakar tu, akidah iman dia, Masya Allah. Jadi kita, sebab tu Islam bezakan, na'udzubillah, yang munafik, luarannya nampak Islam, tapi bawahnya rosak, akidahnya rosak. Atau seorang kafir, luarnya punah, akidahnya pun punah. Atau mukmin, akarnya bagus, dahan pokoknya bagus. Jadi yakin ni menyebabkan akar pokok tadi cantik, dan kita pun pujilah cantiknya bangunan tinggi. Hebat bangunan pun foundation dia. Ya, foundation dia. Ya, saya ni takdir Allah Ta'ala diamanahkan untuk jaga Kementerian Alam Sekitar dan Air. Belajar bab lain dulu. Mari kena jaga alam. Saya kata nasib baik jaga alam, tak jaga alam jin. Kalau jaga alam jin lagi teruk. Fenomena alam ni sama kita, tuan-tuan. Ya. Kalau kita nak lihat apa pun, keluarga ke negeri ke negara ke alam, tengok manusia. Sama je. Ya. Ibn Khaldun menghuraikan tentang konsep peminat rumah berdasarkan konsep manusia. Betul? Alam ni macam manusia, tuan-tuan. Manusia lama-lama dia tua, dia mati. Alam pun begitu. Sebab alam makhluk. Alam dah tua, tuan-tuan. Bumi dah tua sangat. Bila tua, sistem dah rosak. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, bila Allah cipta muka bumi, Allah angkat, ya,
angkat langit. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tataghaw fil mizan. Allah Ta'ala angkat langit dan Allah letakkan perimbangan. Sekarang orang kenali sebagai gas rumah kaca, greenhouse gas. Allah tataghaw, jangan bertindak melampau, jangan merosakkan perimbangan. Mizan, perimbangan. Setiap benda Allah buat ni, Allah buat dengan mizan, dengan perimbangan. Bulu kening belah kiri dengan belah kanan ni bukan saja-saja tu kan. Ada ukuran dia, ada jumlahnya. Tangan kiri kanan ada perimbangan dia. Bukan juga langit bumi, ada perimbangan dia. Sekarang apa berlaku? Sekarang lapisan yang kukuh tu semakin rosak. Sekarang duk heboh seluruh dunia kerana takut bumi semakin panas. Bila bumi panas, sekarang ni 1.1 darjah Celsius. Daripada tahun pra-revolusi di Perancis sampai tahun 1900 ni, kepanasan bumi dibuat kajian-kajian dah naik 1.1 darjah Celsius. Kalau naik 1.5 darjah Celsius, itu yang tuan-tuan baca macam-macam. Dikatakan parah air laut akan naik sampai 5 meter. Sebenarnya tak betul juga. Tidak. Berapa buah bandar akan tenggelam, termasuk bandar Kuala Terengganu akan tenggelam. Bandar Kuantan akan tenggelam. Ini dia orang tulis. Pasal apa? Kerana nak timbulkan ketakutan kepada manusia. Hakikat sebenar dia tak sampai macam tu. Kita buat, kementerian saya buat pemantauan terhadap paras air laut ni. Air laut ni makin naik. Punca air laut makin naik kerana ais di kutub utara, kutub selatan makin cair. Kenapa dia cair? Kerana bumi panas. Pasal apa panas? Enjin kereta keluar, enjin kilang buat keluar, berbagai-bagai gas kita buat keluar, akhirnya menyebabkan bumi ni panas. Bila bumi panas, ais akan cair, para laut akan naik. Kalau naik 5 meter, 15 kaki mak oi. Naik 15 kaki, Maldives hilang daripada peta dunia. Takutlah manusia berimpun baru ni di Glasgow bincang macam mana untuk jaga supaya jangan panas. Saya orang politik. Orang politik punca panas. Balas saja. Orang politik ni dia kena balas kan. Dia tak boleh aman. Kalau tenang tu, itu boleh 4B. Sekarang perang. Hari ni perang Ukraine dengan Rusia. Persaingan teknologi. Persaingan senjata. Ya, ini memanaskan suhu dunia. Ya, kerakusan, ketamakan manusia. Allah Rabbi. Apa lagi yang tak cukup Tuhan buat? Tuhan buat dah cukup. Tapi ketamakan manusia, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Ta'ala, kamu dilekakan untuk kumpul harta. Kumpul ni bukan yang miskin tu kan. Allah Rabbi. Ketamakan tak pernah habis. Hingga diusung ke kubur, kata Allah. Nasib baiklah bila Isra' Mi'raj tu Nabi pergi. Berbeza dengan perintah lain, malaikat buat turun. Nasib baik Nabi yang pergi. Kata ulama, kerana penting semayang siapa Allah jemput sendiri Nabi. Betul. Semayang memang penting. Tapi di sebalik itu, ini sebaiklah Nabi pergi sendiri. Ya. Kenapa? Kerana mula-mula Allah perintah semayang 50 waktu. Kalau Nabi tak pergi, siapa nak buat rayuan? JKK, tak boleh. Ya. Ustaz, tak boleh. Nabi SAW turun langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim tanya apa dia? Allah kurnia. Kata Muhammad, Allah kurniakan suratul Fatihah. Masya Allah. Tak ada Nabi dapat umpama suratul Fatihah. Hebat suratul Fatihah. Apa lagi Allah perintah? Kata Ibrahim, kata Muhammad, Allah perintahkan semayang 50 waktu. Jawab Ibrahim, laksanakanlah. Ya, laksanakanlah apa yang Allah perintah. Buat ya Muhammad. Allah suruh apa buat. Kan Nabi Ibrahim kan gitu.
Allah suruh sembelih anak sembelih, Allah suruh tinggal anak tinggal, Allah suruh bina Kaabah bina, buat je. Ya. Dan sebab tu kita semayang dalam tahiyat kita sebut Nabi Ibrahim, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa tidak Musa, kenapa tidak Isa? Dikatakan Ibrahim itu penghulu bagi semua nabi-nabi. Dia ada dua anak, dua-dua je rasul, dan daripada dua inilah jurah ketuan ramai nabi-nabi. Turun langit ke-6 jumpa Nabi Musa. Kata Nabi Musa, merayulah kamu pada Allah. Itulah Nabi naik minta turun. Kalau Nabi tak pergi, Jibril buat turun confirm 50 waktu kita tu kan. Ya. Akhir tinggal 5 waktu. Ya. Ada pula orang kita kata Nabi SAW bila tinggal 5 ni, dia minta kurang lagi. Tapi kata Nabi, aku malu dengan Allah Ta'ala. Dari 50 tinggal 5. Ada pula orang kita jawab, malu apa? Naik je lah. Mana tahu pokok subuh tak ada. Ni ada pula, malu apa? Bosku lagi teruk tuan-tuan. Al-haya' minal iman. Malu ni sebahagian daripada iman. Ya. Jangan buang perasaan malu. Ya, malu bertempat lah. Allahu Rabbi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila Allah perintahkan kepada kita satu perintah, dibina atas yakin. Jadi sekarang ni tuan sekalian, yakin ni menyebabkan kita akan bertindak, buat kerja, apa yang Allah perintah, buatlah. Apa yang Allah sedang atur depan kita, kita pun tak tahu. Ya, ada orang kata, bila baca Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan kecil akan mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Dia kata perang bolehlah, mengundi tak boleh. Mengundi orang sikit mana boleh menang? Bila bilang undi yang sikit boleh menang ke? Tak. Tapi Allah sebut demikian. Allah kata berapa banyak kumpulan sikit berjaya mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah. Ada orang kata demokrasi tak mungkin gitu. Saya kata tak. Allah Ta'ala tidak pernah beza ayat ni kepada semua benda. Semua benda. Berlaku sungguh. Siapa pernah fikir kita yang sikit tiba-tiba duduk dalam kerajaan, yang besar duduk luar? Dan jangan overestimate perang di antara Rusia dengan Ukraine akan berlaku insya-Allah. Ya, sebagaimana perang Amerika di Vietnam. Amerika kalah di Vietnam. Sebagaimana Rusia kalah di Afghanistan. Ya, Amerika masuk lawan Taliban. Amerika kalah dengan Taliban. Jadi ada benda lain sebenarnya. Ada benda lain di sebalik fizikal. Sebab tu Allah kata wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Bersedialah kelengkapan perang sekadar kemampuan kamu. Bukan setanding dengan musuh, tak. Sekadar kemampuan kita. Cuma masalah kita ialah kita buat ni atas kemampuan ke bawah pada kemampuan kita. Itu masalah kita lah. Ya. Tapi Allah Ta'ala tak suruh musuh 1000 orang, kamu kena sedia 1000. Tak. Tak. Mastata'tum, atas kemampuan kamu. Ya. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat sekalian, mengambil roh Isra' Mi'raj ini ialah mari kita sama-sama menjadikan masjid ini pengkalan yang menghubung masjid dengan masjid. Saya cuba bawa idea. Kalau kita boleh mengadakan kerjasama bandar dengan bandar, kan, bandar di Malaysia dengan bandar di luar negara, saya fikir kita juga boleh mengadakan persefahaman antara masjid dengan masjid di luar negara. Mungkin masjid di sini boleh adakan dengan kerjasama dengan sebuah masjid di luar negara, di Singapura ke, ya, atau di mana-mana yang kita boleh ambil pengalaman dia dan kita boleh berkongsi pengalaman kita. Banyak benda yang kita boleh tengok. Ya, saya tengok Singapura baru ni jumpa duta menteri dia. Banyak benda yang kita boleh tengok. Ya. Sebab
bukan hanya berkongsi bandar dengan bandar, pertukaran belia, kan sekarang ada pertukaran belia dengan belia luar negara, ya, pertukaran teknologi, tapi pertukaran peranan masjid dengan masjid-masjid dia. Sebab tu, ya, Allah Ta'ala jadikan Isra Mi'raj ni ialah model masjid. Masjid bukan tempat kumpul duit, tuan-tuan, manfaatkan duit yang ada. Ya. Masjid bukan bank. Tuan-tuan, orang bagi sedekah tu guna. Ya, maksimum akan kita guna. InsyaAllah duit ni, perangai duit macam tangki air. Bila saya duduk jaga air ni, saya banyak fikir tentang air. Air dalam tangki tak akan masuk air baru kalau air dalam tangki itu tak keluar. Keluarkan dulu daripada tangki itu, barulah air baru akan masuk. Ilmu kita pun, kalau kita belajar, kita sampai pada orang lain, Allah akan ganti ilmu lain. Allah akan tambah ilmu lain. Ya. Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, kerana masa saya kebetulan ada program lain di agak jauh malam. Saya minta izin, Pak Insya ni sepuluh sembahyang jamak tadi, minta izin untuk saya ke Kuala Berang. Ya, jadi saya nak tutup perbincangan kita malam ni, kita pernah Insya ni. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita tanam akidah di kalangan anak-anak kita, keluarga kita. Saya yakin doa pada Allah Ta'ala, insya-Allah mudah-mudahan anak 3 orang ni, walaupun mak dijaga, akidah dia kukuh, kuat, insya-Allah silap-silap, mak dia pun akan sama menganut Islam, insya-Allah. Ya, tak mustahil tuan-tuan, bila tengok anak dia jadi anak yang soleh, anak yang baik, hubungan dengan baik, balik hormat mak dia, tak mustahil ibunya tu akan mendapat hidayah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita banyak saya jumpa kes begitu. Ya. Yang kedua, mari kita bina, merasai betapa mahalnya akidah yang kita ada dan kita perkukuhkan akidah tu dengan amal-amal kita. Ada 3 amalan yang tuan-tuan jangan tinggal. Pertama, jangan tinggal baca Quran. Dulu waktu saya datang sini, saya sebut pada tuan-tuan sekalian, jadikan telefon tuan-tuan ni pagi-pagi, buka mula-mula awal pagi, buka Quran dulu. Jangan tengok Facebook dulu, jangan tengok WhatsApp dulu. Buka mula-mula tu, buka Quran dulu. Baca dulu Quran. Kurang-kurangnya kita memulakan, biar pahala, kita dapat pahala dengan telefon kita ni. Yang buka Quran. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggal setiap hari bersedekah. Jangan tinggal sedekah. Ya, ada orang kata kita dah merintah negara sedekah, apa lagi? Merintah lagi banyak kena sedekah. Sebab Allah Ta'ala turunkan perintah zakat tu di Madinah, bukan di Mekah. Ya. Sedekah ni tak apa tuan-tuan. Sedekah ni dia mengundang keberkatan, mengundang rezeki dan mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj kan ada peristiwa sedekah seumpama 700 kali ganda, Allah sebut dalam Quran pun demikian. Dan yang akhir, yang ketiga, kata Nabi SAW, ya, iza ata alayya yawman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burakali fi tula'i syamsi dzalika al-yawm. Kama qala, kalau aku hidup satu hari tidak bertambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah, hilanglah keberkatan terbitnya matahari pada hari tersebut. Itu Rasulullah, tuan-tuan. Mana setiap hari kita ada usahalah untuk menambahkan ilmu, ya, menambahkan ilmu kita yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doa pada Allah, Allah pelihara negeri kita, negara kita daripada wabak Covid. Ya. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, bila nak sembahyang rapat-rapat? Di pasar raya dah rapat. Di Emporium semua dah rapat dah. Masjid tak rapat lagi. Yang betulnya yang penjarakan ke yang tak ikut penjarakan? Yang betul. Yang betul ialah yang ada penjarakan. Berarti kita ni buat benda betul, tuan-tuan. Jangan pula kita yang betul nak ikut yang tak betul tu. Mereka tu tak betul. Mereka tu langgar peraturan. Ya, kita yang ikut peraturan. Nanti, sebab saya tahu ramai orang komplain, kata, insya-Allah saya duduk dalam kabinet. Saya pun bawa. Ya, kalau sekiranya kita lihat suasana dah boleh mengizinkan jaga pakai face mask lah. Ya, kita ada penjarakan. Paling tertib orang masjid lah. Ikut je. Suruh apa, insya-Allah boleh buat. Ya, dulu di Bacok, Kelantan, sembahyang dalam gelap. Kampung arwah ayah saya. Sembahyang dalam gelap, padam lampu, sorok kasut. Semuanya selipar. Akhirnya ada seorang positif, habis satu seorang positif, balik-balik rumah positif. Masa tu tuan ingat, orang maki hamun orang masjid masa tu. Orang kutuk orang masjid. Tak guna belajar agama, semayang konon tak ikut peraturan, tak ikut arahan. Orang kutuk masa tu. Sekarang kalau kita rapat, orang kutuk pula. Yang penting kita ikut peraturan, ya, dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berusaha supaya negara kita diangkat, ya, wabak ini, dan
juga musibah-musibah yang lain. Wallahu alam, mohon maaf di atas kekurangan kesilapan. Panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Terima kasih banyak kuasa masjid semua. Lama saya merindui tuan-tuan sekalian. Sebab 2 tahun lebih tak jumpa secara fizikal, untuk ceramah seorang online ni tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Macam makan nasi pakai gigi palsu, tak rasa sedap dia. Jadi kena tengok juga secara fizikal. InsyaAllah apa pun, saya ucap terima kasih banyak. Panjang umur jumpa semula. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍa'na ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma astur amratina wa amir rawatina. Allahumma alhimna marashida umurina wa ajna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير.